وسلم وعلى آله وصحبه كما سمعنا خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. سبحان الله العظيم وبحمده، 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 سبحان الله العظيم وبحمده. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi yang ketujuh, jangan kita memandang kepada ketinggian dunia, kebesaran dunia, kemegahan dunia, kemuliaan dunia. Sebab apa? Sebab hakikat yang layak menerima puji adalah Allah. Jadi kita perlu apa? Kemegahan dan kemuliaan, supaya orang sanjung kita, supaya orang pandang kita. Kerana hakikat yang layak menerima puji adalah Allah. Dan sabda Nabi SAW pada hadis qudsi, al-izratu izari wal kibriya ridai faman naza'ani fihima azabtah. Lalu telah sebut keduanya, ya, dari pakaian, ya, kibir, ya, ria, bukan hak kita, ya, sombong ini bukan hak kita. Jadi buat apa kita ada, kita memerlukan kemegahan, kebesaran dan sebagainya, ya. Sebab itu tasawuf ini dia mendidik kita supaya menjaga diri, supaya diri itu tidak rosak, ya. Ini ilmu tasawuf. Telah lalu sebut keduanya. Yang ke-8, hendaklah engkau yakin dan jazamkan bahawa ketuhanan, iaitu kaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain, dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya kepadanya, iaitu tertentu yang bagi Allah jua,
dan tiada ia bagi yang lain daripadanya sekali-kali. Jadi kena yakin, kena jazam tentang sifat iftiqar dan sifat istighna supaya kita selamat. Kalau tak, nanti kita akan tak yakin dengan Allah. Kita yakin dengan dunia lagi, yakin dengan makhluk lagi, menurut akan kehendak nafsu dan syaitan lagi. Jadi pada ketika itu kita yakin, ya, pada ketika itu kita yakin yang Allah bersifat dengan istighna dan Allah juga bersifat dengan iftiqar. Apa istighna? Allah ini maha kaya. Apa iftiqar? Semua makhluk berhajat kepada Allah. Jadi bila kita ni tadi, ya, yakin sungguh-sungguh dengan dua sifat ni tadi, ketika itu kita tak ada datang ragu, kita tak ada datang susah hati, ya, sebab ya, Allah bersifat dengan istighna dan iftiqar. Baik. Kesembilan, hendaklah engkau tentu akan Allah, itulah yang disembah, dan dengan sebenarnya tiada yang lain daripadanya sekali-kali yang disembah dengan sebenarnya di dalam langit dan bumi. Tempat meletakkan ubudiyah hanya pada Allah, ya. Jangan kita menjadikan selain daripada Allah sebagai tempat ubudiyah, ya. Maknanya apa yang Allah sebut dalam surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam berbuat ibadat jangan mensyirikkan Allah. Dalam berbuat ibadat jangan syirikkan Allah. Jangan buat kerana dunia, jangan buat kerana makhluk, maka ketika itu ikhlas kita dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, hendaklah engkau tetap akan jazam engkau akan bahawasanya engkau dan sekalian makhluk itu hamba Allah dan ikutan Rasul, dan bukan mereka itu hamba bagi orang lain dan ikutan bagi orang lain sekali-kali. Kerana sekalian makhluk ini Allah yang mengadakan dan memerintahkan akan dia pada sekalian perkara yang tiada orang lain. Kena pegang sungguh-sungguh kita ni hamba Allah yang takbir Allah. Kena yakin, kena jazam sungguh-sungguh pegang, jangan ikut selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut selain daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kena jazam macam tu, pegang macam tu? Sebab makhluk ni semua makhluk Allah. Kenapa perlu ikut orang? Kenapa perlu ikut kata orang? Kenapa perlu ikut amalan orang? Kenapa perlu ikut tabiat dan budaya orang? Kita kena ikut hadrah Islam itu, budaya Islam itu, kehendak Islam itu. Selamatlah. Jadi jika kita pegang yakin sungguh-sungguh, sebab ini semua kan perintah Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang ambil Islam selain daripada Islam ini agamanya, ikutannya, Allah tak terima pakai. Baik. Kemudian yang ke-11, jangan engkau minta apa-apa dan jangan engkau harap apa-apa kepada orang lain selain daripada Allah. Ketika itu, jangan kita harap, jangan kita meminta apa-apa selain daripada Allah. Maka ini perintah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan Allah. Baik itu madrasah ni kita baca apa? Ya Riyasal Mustaghisin Agisna. Jadi dalam bentuk permohonan ni, minta tolong dengan Allah, banyak yang Nabi ajar. Antaranya iaitu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu salah satulah antaranya. Yang kita amal kat sini apa dia? Ya Riyasal Mustaghisin Agisna.
untuk memudahkan segala urusan banyak diajar oleh Nabi. Antara yang dibaca tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Kemudian antara yang disebut oleh Nabi iaitu apa dia? Tahlil. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Untuk memudahkan segala urusan. Antara apa yang disebut lagi iaitu salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat memudahkan urusan dunia dan akhirat. Baik itu kita sini banyak bersyukur dengan Allah. Banyak bersyukur dengan Allah. Lepas solat kita dapat amalkan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. 3 kali. Sebab ada riwayat mengatakan 3 kali itu menyamai dengan ibadat 82 tahun. 3 kali baca 82 tahun. Jadi kalau satu waktu 3 kali kalau nak jelas tengok hadis lagi. Abi pun tak ingat. Abi tak ingat. Jadi yang kita dapat baca nampak macam simple kan. Nampak macam simple. Tiap-tiap lepas sembahyang jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ditulis kebaikan padanya selama 82 tahun. Kalau nak jelas lagi tengok hadis, dia nak tepat lagi. Baik. Itu yang katakan nanti ada orang pula, ada orang pun fikir macam ni. Kalau macam itu senang masuk syurga. Baca 3 kali 82 tahun. Banyaklah amalan. Memanglah. Memanglah. Kalau dikira pada kelebihan tu banyaklah kan. 82 tahun. Tapi amalan macam kita pergi umrah. Kita buat ibadat di Makkahul Mukarramah. Satu ibadat menyamai dengan ibadat berapa? Satu ibadat berapa? Siapa ingat? Ingat? Berapa pen? 100,000. Yalah. Satu ibadat 100,000. Kalau tengok dekat situ, banyak 100,000. Satu ibadat 100,000. Maka orang pun berlumba-lumba, kan tak? Orang pergi umrah berlumba-lumba 100,000. Lepas tu balik mengumpat, habis. Kadang-kadang tak sempat balik. Masa dekat Madinah dah mengumpat. Mengumpat siapa? Mengumpat sama-sama yang pergi umrah, mengumpat mutawif. Sama-sama tak sampai lagi pun hilang. Dengar memang banyak, baca 3 kali menyamai dengan 82 tahun. Tapi menghilangkan amalan ni banyak. Menghilangkan amalan cukup banyak. Dah mengumpat, banyaklah. Hasad, kibir, Jadi perkara-perkara ni satu rahmat Allah bagi kat kita. Seumpama siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar menyamai dengan sama dengan mana? Zan, malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Dah 1000 bulan. Dengar tu 1000 bulan, dapat 1000 bulan.
Tapi itu yang Nabi cakap, memelihara amal itu susah, lebih susah daripada untuk beramal. Memelihara amal itu lebih susah daripada untuk beramal. Baik. Kemudian pula yang ke-12, jangan engkau takut akan seseorang yang lain daripada Allah. Jangan engkau ikut akan amalan orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut selain daripada Allah. Kenapa? Kerana selain Allah tidak bersifat kudrah. Selain Allah tidak bersifat jabbar. Selain Allah tidak bersifat iradah, kehendaknya tidak pada hakikat kehendak, tidak pada kuasa kehendak, tidak pada hakikat kuasa dan sebagainya. Jadi buat apa takut pada yang tak berkuasa? Buat apa takut pada yang tak berkehendak? Buat apa takut pada yang lemah? Itu habis selalu cakap, sifat bagi manusia ni tadi, hakikat dia apa? Apa dia kira? Sifat manusia ni hakikatnya apa? Lemah, lagi dhaif, lagi miskin, lagi lagi mail, lagi jahil, jahil, miskin, lemah, dhaif. Lemah dengan dhaif ni sama, tapi dua berbeza. Lemah pada banyak perkara, dhaif pada mengerjakan kebaikan. Lemah, kita ni melemah hakikatnya, tak mampu. Nak tahan sakit pun tak mampu. Macam mana? Yalah, bagi Fikri baru ni, kena kelenjar Elio, dah tak tahan. Baru kelenjar Elio, dah tak boleh telan Elio, nampak? Allah bagi sakit. Macam mana kita nak rasa kita ni hebat? Hebat tara mana? Dia bagi sikit je. Baik tu, kalau kita tengok manusia ni dia pandai bercakap. Itulah, inilah, itulah, ini. Manusia ni dia lebih pandai, dia bercakap tu pandai. Sebab itu besok kat sana Allah tutup mulut. Dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup mulut. Dia kalau cakap pasal perubatan lebih pada doktor ni. Dia kalau dia semua dia tahu, padahal dia bukan doktor. Tapi kalau dia bercakap, lebih pada doktor. Dia kalau bercakap tu lah, bercakap lebih pada cikgu. Tak, dia bukan cikgu. Cakap undang-undang lebih daripada lawyer, padahal dia bukan lawyer. Sekarang orang banyak cakap. Lepas tu bila, kenapa tak boleh buat ibadat? Saya lemah. Kenapa tak boleh pergi mengaji? Saya sibuk. Besok depan Allah cakap. Tapi tak boleh cakap sebabnya Allah tutup akan mulut-mulut mereka itu. Masa dalam dunia kau puas ada cakap. Yang bercakap besok tangan, kaki, telinga. Ni baik tu, tempat-tempat kita berbuat ibadah ini menjadi saksi. Sebab itu ulama fiqh disebut apa? Sunat kita alih-alihkan tempat solat. Kita dah semayang 2 rakaat ini, kita nak semayang, kita alih supaya banyak saksi-saksi kita di akhirat. Macam kita mengaji, apa yang ada makhluk Allah di sekeliling menjadi saksi. Ya Allah, aku saksi mereka ni. Aku menjadi saksi pada ketika itu dia ada di rumah Engkau, ya Arhamar Rahim. Itulah. Zaman Nabi, mimbar itu dibuka hijab oleh Allah, nangis. Kita ni kalau dibuka hijab oleh Allah tak mampu kita. Batu-batu semua berzikir,
Subhanallahil azim wa bihamdi. Ada yang berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allah. Kalau dibuka, betul satu hari Imam Ghazali, dia berdoa dengan Allah supaya dibuka, dikurniakan ilmu kasyaf. Dan satu hari dia minta Allah tarik ilmu mukasyafah. Dia dengar semua. Rumput sampai kan, riwayat menyatakan apa? Seminggu dia tahan kencing, tahan berak. Dia tak nak berak macam mana, dengar semua. Nak kencing kan. Ini memang ada hadis kan? Hadis tentang azab kubur. Dan orang yang kena azab di kubur, semua makhluk-makhluk mendengar, melainkan manusia. Pokok dengar, binatang dengar, yang tak dengar manusia. Jika manusia ini mendengar akan jeritan seksaan orang yang di dalam kubur, kata Nabi, saya mati. Mati manusia. Sebab itu kita buat ni semua untuk apa sebenarnya? Tetapi selalu cakap, kita nak besok mati, duduk dalam kubur, senang lena, lena, seronok, aman damai, habis selalu mimpikan macam tu lah. Nak dalam kubur senang, sampai dimisalkan oleh ulama apa dia, ke hadis wallahu alam, qatairil abyad, semana-mana burung yang berwarna putih terbang. Tak kena soal. Baik. Kemudian yang ke-13, jangan engkau niat dan ingat, dan agham. Agham kan ni, hendak berbuat, asalnya apa dia ni? Tinggalkan dulu. Abid dalam buku Melayu dia sebut apa ni? Dia sebut apa? Ada? Tak ada. Hendak berbuat zalim kepada satu makhluk Allah, kerana mereka itu hamba Allah, bukan hamba engkau. Janganlah ada niat, ada azam nak buat zalim dengan orang, zalim dengan hamba Allah, buat jahat dengan hamba Allah. Dia tu hamba Allah, bukan hamba engkau. Sebab itu bila kita beramal dengan perkara-perkara ni, memang jadi orang baik lah kita. Tak buat jahat dengan orang, memang jadi orang baik, memang ahli syurga lah kalau boleh beramal ni. Dan yang ke-14, sentiasa engkau berdiri dengan agama Allah Ta'ala, mengerjakan dia dan menolong akan dia. Ini ke-14. Berdiri dengan agama Allah, buat agama Allah, tolong agama Allah. Lalu kita tanya, kalau aku tolong agama Allah, aku dapat apa? Allah sebut dalam Quran, in tansurullaha yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia. Allah selesaikan segala urusannya. Allah selesaikan, Allah tolong dia, Allah bantu dia. Siapa yang membantu agama Allah, jadi hidup kita ni, kena sentiasa ada ruang untuk membantu agama Allah. Tak kisahlah dengan bersihkan masjid ke, tak kisahlah azan ke, bersihkan sampah-sampah di jalanan ke, buatlah untuk bantu agama Allah. Ada bahagian itu. Besok jika di padang mahsyar, maka ada amalan-amalan ini, ada bahagian-bahagian ini tercatat pada suratan amalan. Itu yang Nabi cakap semalam. Besok Khamis, Jumaat, Sabtu,
kita puasa putih. Puasa putih ni puasa hari putih yang Nabi puasa tu. Jangan salah faham lah. Bukan puasa putih yang Nabi amal tu. Kalau puasa putih yang Nabi amal tu, Nabi tak makan benda berdarah. Nabi cuma makan nasi je. Nabi cuma makan korma saja. Bukan puasa tu. Hanya ni korang ada sebahagian ingat puasa putih tu puasa tak makan benda berdarah. Itu amalan khususi Nabi. Puasa putih ni puasa yang Nabi buat 13, 14, 15 kan. Jadi besok Khamis, Jumaat, Sabat. Jadilah kalau dapat sumi hidup sekali, Zan. Kau pernah buat tak? Sumi hidup pernah buat 3 hari tu. Belum lah. Kita sama-sama lah. Besok kalau ni kita dapat dekat sana ni masing-masing. Kami dulu puasa sama-sama. Jadi orang ini bersaksikan orang ini, orang ni bersaksikan orang ini. Jadi seronok. Jangan salah faham. Jangan bukan puasa putih yang Nabi amalkan tu bukan. Itu kalau dalam tarekah Naqsyabandiyah, kalau masa dia suluk, dia makan sayur je, sayur dengan nasi, benda berdarah tak makan. Ikutlah pimpinan mursyid, pimpinan syekh kita, bukan kata ngapa tak boleh makan benda berdarah, haram ke? Tak haram, cuma kita mengurangkan akan sedapnya makan. Bila kita kurang sedapnya makan tadi, nafsu kita jadilah lemah. Benda tu halal, tak masalah. Cuma ada ulama yang dia nak mujahadah diri dia. Macam mana dia nak lebih baik. Orang kalau pasal agama ni memang selalu macam tu, tak salah. Dia diet, tak makan nasi elok. Diet kan, tak makan nasi, tak makan lauk kan, makan buah aja. Tak ada pula Nabi tak buat pun. Tak ada pula cakap macam tu kan. Nasi kan bukannya haram. Jadi bukan salah, tak salah. Kau buat ni kenapa? Sebab aku nak kurus. Ya tak? Kau puasa macam ni kenapa? Sebab aku nak kurangkan nafsu aku. Nafsu aku ni jahat, pemarah banyak sangat kan. Jadi aku makan nasi je. Nafsu aku boleh tanggung tak? Aku tinggal makanan sedap-sedap, ikan, ayam, daging kan. Boleh tak? Sebab ada ulama menyatakan, tapi tak boleh jadi hujah. Apabila makan benda-benda berdarah ini, unsur-unsur tersebut akan mewarisi dalam tubuh badan kita sebab kita orang jahat. Tapi tak boleh jadi hujah benda ni, tak boleh jadi hujah. Betul ulama yang beramal dalam proses mujahadah sufiyah ini, mereka tinggalkan benda-benda ni sebab mereka ni orang jahat. Mereka ni mengaku mereka orang jahat, mereka bukan orang jahat. Silap. Mereka mengaku diri mereka jahat, lalu mereka nak jadi lebih baik tu je. Kita pemarah sangat, pongoi sangat, ego sangat. Jadi kita lemahkan nafsu gitu. Itu je. Dan yang ke-15, sentiasa berhadap engkau kepada Allah Ta'ala dengan musyahadah. Kekalkan pandangan kepada Allah supaya tak lupa Allah dalam semua perkara. Apa pun yang kita dapat, sama ada ketentuan yang baik dan ketentuan yang tidak baik, sebab semua telah ada dalam ilmu Allah. Dan taat dan khidmat, taat kepada Allah, kekalkan buat taat, kekalkan buat khidmat, dan ibadat kepadanya Allah, berbuat ibadah kepada Allah, semata-mata, jangan kerana lain.
dan jangan engkau sekutu akan dia. Jangan syirikkan, jangan buat ibadat kerana manusia, sebab orang tengok, nanti orang kata apa. Buat bersihkan diri sampai peringkat kita buat satu amalan ni rasa kosong, betul-betul kerana sampai kosong, langsung satu pun tak ada. Nampak tak? Baik. Dan orang yang lain daripadanya sekali-kali dalam ibadat engkau kepadanya. Dan yang ke-16, hendaklah engkau tuntut rezeki yang halal, dan menjauhkan rezeki yang haram seboleh-bolehnya. Kenapa ulama letak seboleh-bolehnya? Sebab zaman ni, kata Imam Ghazali, itu zaman yang syubhah. Nak lari itu susah, selalu syubhah sekarang. Oleh sebab itu semalam habis sebut kita tentang amalan selepas Jumaat itu, Allahumma ghnina wal muslimin bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Sebab pengaruh daripada makanan yang halal inilah mempengaruhi roh dia akan jadi bersih. Sebab itu di antara tanda-tanda akhir zaman, Nabi kata besok hampir nak qiyamah, orang dah tak kira rezeki itu dari mana sumbernya, halal ke haram ke, dia tak kisah. Dia dah tak kisah di mana sumber tu, dia dah tak kisah. Itu dah tanda akhir zaman. Baik. Dan yang ke-17, yang terakhir, hendaklah engkau cari guru dan sahabat yang berpegang dengan hatinya dan dengan segala anggotanya akan yang 16 perkara tersebut dahulu itu. Cari sahabat yang berpegang 16 perkara yang atas ni. Cari guru Allahu yang berpegang dengan 16 perkara di atas. Supaya apa? Supaya bila sahabat kita ada macam tu, dia boleh pimpin kita, dia boleh tunjuk kita. Sebab dia dah amal. Baik, itu bila kita bersahabat dengan sahabat yang menghala ke arah dunia, dia jadi dunia. Itu sampai ulama disebut berkawan dengan budak-budak dapat main, berkawan dengan orang miskin dapat sabar dan redha, berkawan dengan orang kaya, kata ulama, dapat sifat sombong. Itu dia. Berkawan dengan orang saleh dapat kebaikan. Itu dia. Jadi bila kita duduk dengan budak-budak, kita dapat main gitu. Baik. Kerana inilah berkata Syekh di dalam hikam, la tushab man la yanhaduka halahu wa la yadulluka ala Allah maqalu. Jangan engkau bersahabat akan seorang yang tiada membangkitkan dan menggerakkan akan engkau kepada khidmat akan Allah Ta'ala oleh halnya, dan tiada menunjukkan akan engkau atas mengenal Allah Ta'ala oleh perkataannya. Jangan kawan dengan orang yang tak boleh membangkitkan hal kita ni tadi, tengok sifat perangainya, tengok tak boleh membangkitkan kita untuk berhadap kepada Allah. Dan perkataan dia tak boleh menunjukkan kita mengenal akan Allah. Tak boleh. Jadi jangan jadi sahabat. Bukan kata tak boleh, ni bukan sahabat aku, tak boleh tegur dia. Tak. Kita muamalah seperti mana biasa, tetapi ada sahabat. Apa guna sahabat? Sahabat ni bila kita salah dia boleh tegur. Bila dia membangun,
ya, makin ke depan, makin maju dia akan bawa kita. Dia sahabat, ya. Bila kita susah, dia bantu kita, ya. Ini dia. Baik. Artinya jangan bersahabat engkau akan seseorang, ya. Jangan bersahabat engkau akan seseorang yang jahil ia dengan perkara agama, ya. Jangan bersahabat seseorang orang yang jahil dengan perkara agama Allah Ta'ala, ya. Jangan kawan dengan orang jahil, ya, kerana dia akan merosakkan agama. Istimewa pula yang bangsa i'tiqad, ya. Sekarang ni dah macam-macam, ya. Sekarang ni dah macam-macam, ya. Ada orang yang kenal Allah tak payah semayang, ya. Sebab apa tak semayang? Sebab aku tak khusyuk, ya. Aku tak khusyuk, tak payah semayang. Kau kalau nak khusyuk kena semayang. Macam mana kalau nak dapat khusyuk kau tak semayang? Langsung tak khusyuk lah. Ya tak? Kenapa kau tak semayang? Sebab aku tak khusyuk. Dan kau tak semayang langsung, macam mana nak dapat khusyuk? Boleh ke dapat khusyuk dalam semayang dengan meninggalkan semayang? Lagi tak logik. Segi logiknya langsung tak Kalau kau nak dapat khusyuk semayang, maka bersungguh-sungguhlah semayang. Macam orang kata, saya tak nak sedekah lah, tak ikhlas. Langsung tinggalkan sedekah, sampai mati tak ikhlas. Kalau kau nak dapat ikhlas dalam bersedekah, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam bersedekah, maka melazimkan amalan tersebut lama-lama jadi ikhlas. Kan susah sangat. Macam orang angkat tong sampah, hari pertama busuk tak? Busuk lah hari pertama. Sebulan tengok, boleh makan nasi lemak tepi lori sampah. Kita yang lalu tepi tu bau busuk. Ni dah tak ada. Sebab ala bisa Tegal biasa. Itu yang paling takut. Kalau dengan kebaikan tak apa, dengan maksiat. Dah biasa dengan maksiat, langsung tak rasa maksiat. Dengan kebaikan, alhamdulillah, dah biasa dengan kebaikan, dah tak rasa dah. Jadi tak adalah riak, ya, dah biasa. Yang kita takut dengan kemaksiatan, dah biasa dengan maksiat, dah tak rasa tu maksiat. Kerana orang yang jahil itu tiada keluar daripada nur perkataannya, dan nur amalannya. Perkataannya tidak dapat memberi petunjuk, dan amalannya tidak dapat memberi petunjuk. Bukan kata nur pada perkataan dan amalannya, cakap dia keluar cahaya. Bukan. Itu cerita kungfu Cina. Cerita kungfu macam itulah. Ada tengok cerita kungfu, dia punya jurus tu berkilat-kilat cahaya kan. Pedang dia pun ada cahaya. Fikri Fikri sukalah layan cerita kungfu. Pedang itu ada cahaya. Ya. Ini bukan cahaya itu, maksudnya perkataan ni tadi menunjukkan kepada kebaikan, dan amalan dia itu tadi membangkitkan kepada kebaikan. Amalannya amalan baik, kita tengok maka kita terikut nak buat baik. Kerana tiap-tiap daripada keduanya datang daripada nafsunya juga. Bila kita berkawan dengan orang jahil, maka segala perkataan dan amalannya datang daripada nafsunya, dan tiada datang keduanya dari jihah ilmunya, ya, kerana ia jahil dengan pekerjaan agama. Jadi kawan dengan orang yang boleh sama-sama bawa kita kepada Allah, ingatkan kita pada Allah. Dia kadang-kadang orang tak nampak, macam mop masjid, bersihkan masjid, macam tak nampak apa kan.
Betul setan datang, asyik aku je mok betul. Walhal Nabi janjikan satu habuk yang kita bersihkan di dalam masjid, nilainya satu habuk itu sebesar gunung Uhud. Satu habuk. Kalau mok, banyak habuk. Nampak benda tu macam si kecil. Sebab itu Nabi kata jangan meringan-ringankan kebaikan itu walaupun kecil, sedikit. Lalu kita kata apa? Dah ada orang mok. Takkan semua orang nak mok. Apa salah kita ambil bahagian, pergi kedai beli mok baru, hantar kepada orang yang biasa mok. Abang dah dapat mok, pahala mok, saya nak dapat asbab daripada abang mok tadi, saya nak bahagian saya. Oh, mok dah ada orang bagi. Kalau dah sampai 10 mok, takkan seorang yang mok masjid nak pakai 10 mok. Belilah pewangi pula. Banyak jalan dah. Dah ada orang beli pewangi, belilah timba pula. Banyaklah jalan. Tapi sebab tak nampak, dia mok, dia pandai-pandai lah cari mok. Biarlah dia masuk syurga seorang, aku lambat tak apa. Aku boleh las kan. Tak? Ke macam tu? Faidi? Tak kan? Semua orang nak berebut-rebut masuk syurga. Kan? Dia lebih-lebih lagi berebut-rebut ni. Orang kita ni, dia semua benda berebut. Naik KTM berebut, masuk lift berebut, keluar lift berebut. Semua berebut. Betul tak? Semua berebut orang kita. Perangai orang kita je semua berebut. Masuk masjid tak ada berebut. Betul tak? Nak sembahyang Jumaat relax. Benda lain semua berebut. Nak masuk tu apa nama yang kereta api ni, apa nama? La ilaha illallah. Bodohnya bini. Komuter. Bodoh betul. Nabi ni memang bodoh lah. Tak tahu langsung apa perkembangan zaman. Masuk komuter berebut. Dah masuk, dah naik, nak berhenti, keluar berebut. Nampak? Pintu masjid seluar luas, tak berebut langsung. Sama. Kadang hari Jumaat sembang lagi kat luar. Kadang hari Jumaat, aku paling last lah, tak apalah. Tak? Tapi benda lain semua berebut. Sebab apa? Sebab dia nampak dunia, tak nampak akhir. Tapi kata musyahadah tu tadi. Maka apabila engkau bersahabat dengan dia, jadi berarti engkau kepadanya. Dan apabila engkau dapat akan dia dengan hati engkau, dengan mata engkau, nescaya engkau dapat akan dia di dalam halnya yang sangat buruk kerana jahilnya. Dan jika engkau ikut akan dia pada perkataan atau perbuatannya, maka jadi sia-sia jua ikutan engkau itu, kerana tiada berbetulan dengan yang sebenar. Kerana inilah berkata Syekh Hikam, wala tashab jahilan la yarda an nafsah an nafsihi khairan lak man an tashabu aliman yarda an nafsihi. Sesungguhnya bersahabat engkau akan orang yang jahil yang tiada menurut ia akan hawa nafsu, iaitu terlebih baik bagi engkau daripada bahawa engkau bersahabat akan orang alim yang menurut ia akan hawa nafsu. Maknanya cari kawan yang tak ikut hawa nafsu. Mana yang mengajak kita kepada kebaikan, walaupun kalau dia alim sekalipun, tapi dia ikut hawa nafsu. Walaupun dalam kerja agama sekalipun, tapi kalau ikut hawa nafsu, mengikut kehendak nafsu, tinggal.
bekas senang Allah nak terima, ya. Yakni bermula orang yang jahil, iaitu tiada tertipu engkau dengan dia kerana engkau tahu akan dia jahilnya. Dengan orang jahil kita tahu yang ni jahil, tak tertipu. Jadi tiada engkau ikut akan dia. Tetapi jika engkau ikut akan dia jua, terkadang berbetulan jua dengan barang yang sebenar. Kadang kita tengok, walaupun dia tak ada ilmu, tapi dibuat benda betul. Sebab kita tahu yang dia tak ada ilmu, jadi tak adalah kita ikut dia tak. Kerana tiada redha ia daripada hawa nafsunya, iaitu bersalah-salahan orang yang alim, yang jahat, iaitu yang redha ia daripada hawa nafsunya. Kadang-kadang sebab kita tengok orang alim, kadang kita jadi ikut, tapi dia mengikut kehendak hawa nafsunya, maka iaitu tertipu engkau dengan dia. Tertipu kita dengan alim ni tadi kerana dia tadi mengikut hawa nafsu. Kerana engkau i'tiqad akan dia alim, padahal pekerjaannya tiada berbetulan dengan haknya. Kerana mengikut ia dengan hukum yang cenderung oleh nafsunya. Dia tak ikut hukum Allah, dia ikut hukum nafsu. Padahal nafsu tiada menyuruh ia melainkan barang yang jadi kejahatan. Nafsu ni dia tak pernah suruh kita benda buat baik. Nafsu amarah ni dia tak pernah bersetuju jika kita buat baik. Sama juga kan. Ialah hati yang Nabi cakap kan, macam mengaji ni, kalau ikut nafsu kita tak seronok kan. Dia tak menyerol, tidur lagi masa tak kan? Tidur lepas maghrib memang cukup syok pun kan. Dia ikut nafsu kan. Tapi tak kala kita bertentangan dengan nafsu, bertentangan gitu, rupanya bila bertentangan dengan nafsu ni tadi, kita beroleh rahmat daripada Allah. Samalah macam kita mengaji, macam ada orang jumpa Abi, Ustaz, nanti masuk isyak berhenti kita semayang. Lalu Abi tanya, yang Abi cerita semalam, Abi tanya kan, semayang pada awal waktu ni sunat ke wajib? Bang, sunat ke wajib? Awal waktu sunat ke wajib? Sunat. Dan apabila datang yang wajib mengaji, dapat kita, walaupun kita lewat daripada melakukan salat pada awal waktu, fadilat tu tetap dapat. Tetap dapat. Rahmatnya Allah. Kerana apabila datang yang wajib tadi, masuk yang sunat tadi, selesai. Besarnya rahmat Allah. Besarnya rahmat Allah. Macam mana Wan? Ladang mandi ada besar, wuduk dapat sekali tak? Wuduk terangkat tak? Mandi ada besar, mandi hadas besar, wuduk terangkat tak? Dah di confuse. Jika kala mandi tadi kita tak melakukan perkara yang membatalkan tak pegang poen, tahu poen? Ada kan, terangkatkan dulu kan? Mandi ada besar, lepas tu wuduk terangkat tak? Dapat wuduk saya kan? Dapatlah. Betul pun angguk, opi angguk. Tapi syaratnya ketika mandi jangan membuat perkara yang membatalkan Contohnya apa? Pegang poen sendiri atau poen orang lain. Tahu poen? Tahu poen? Poen tahu tak poen? Kalau orang putih cakap point.
Orang Melayu kata poen. Ya. Jadi melaksanakan yang wajib tadi, maka dapat yang sunnah. Macam puasa hari Senin tapi tak niat hari Senin, niat qada, dapat tak? Yang tu dapat pula. Macam besok kita nak puasa hari putih, kita tak niat puasa Rejab, saja aku puasa, esok hari puasa hari putih, dapat tak puasa Rejab? Dapat. Tak payahlah nak niat sahaja aku puasa esok hari putih bersama dengan Rejab, sama pula dengan Khamis, mati kan. Kalau orang semput, kemudian ada pula pendapat mengatakan wajib satu nafas, mati kan. Islam ni tak susah, mana yang datang pada waktu itu. Susah sangat. Kalau faham senang lah kan. Ada. Macam enggak baju dia tak cicak, ya, tengah semayang baju dia tak cicak, baik semayang batal tak? Pai tak dengar kot. Tengah semayang baju dia tak cicak, semayang batal tak? Batal tak? Tahqiq betul. Nampak tak? Dia terfikir. Ini soalan paling mudah tu, pai. Macam mana kau kahwin, pai? Anak dah seorang ni. Dia nanti kalau anak tanya macam mana? Ya, kalau baju saya dia tak cicak, saya semayang, batal tak ya? Masa ayah belajar dulu tak masuk bab tak cicak lagi. Ayah belajar dulu baru masuk babun cicaun, tahi belum masuk lagi. Macam mana, bai? Batal tak? Batal. Wuduk batal tak? Masa tak batal pula? Baju dia tak cicak, semayang batal? Katalah anak kau tanya nanti, ya, takkan semayang batal? Kalau semayang batal, takkan wuduk tak batal ya? Kau nak jawab apa? Yang bab tu ayah tak mengaji lagi. Ayah kuat menipu. Baik, kau ambil semayang. Contoh kau ambil semayang, dah ambil semayang, tiba-tiba cicak berak kena kat tangan. Batal tak wuduk, Nodi? Dah ambil semayang, semua dah cukup, dah ambil semayang semua, tiba-tiba satu berak pula, cicak ni tiba-tiba dia berak, tap, kena kat engkau. Batal tak wuduk? Pasal apa tak batal? Tu ada cicak ni, dia bukan tengah semayang, tak semayang lagi. Pasal apa? Basuh. Bila basuh semayang. Bukan itu jawapan dia. Jawapan dia, tahi cicak ni tadi tak masuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Syarat sah semayang, kena bersih diri dari najis, pakaian dari najis, tempat semayang dari wuduk batal tak? Wuduk tak macam mana nak bagi sah semayang? Kalau engkau biar je, okey tak? Okey. Tapi bila kau nak semayang, kau bersihkanlah. Kalau kau nak simpan sayang buat kenang-kenangan kan? Saya tak tanggap gambar lagi nak masuk dalam Facebook. Orang sekarang kan semua masuk dalam Facebook kan? Tiba-tiba
tak cicak berak di tangan. Saya belum tangkap gambar lagi, handphone tinggal kat rumah. Jadi simpan. Sebab nak masuk dalam Facebook, orang suka viral sekarang ni. Baik. 98 minit. Ini ujung-ujung cerita ni. Maka betapa hal pula orang yang jahil yang mengikut hawa nafsunya, iaitu terlebih lagi cedera segala pekerjaan daripada orang yang lain. Allahumma fazna min kulli su' wa mahlika fi dini wa dunyaya wa akhirati. Allahumma astur lana bisutrikal jamil. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ je. Malam esok kita sambung, dan ada pun segala awarid. Okay. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lagi 3 hari kita selesai kuliah online. Kitab ni pun selesai. Kitab ni pun selesai. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Hari ni berapa bulan? 24 bulan. Rajab apa Rajab? Besok 13 InsyaAllah habis hari bulan tak ingat, hari pun kadang tak ingat. Nampak sekejap besok dah Khamis. Cepat kan? Macam baru aja Jumaat. Betul lah Nabi cakap. Nabi cakap memang betul pun. Besok umat aku akhir zaman banyak mati terkejut. Tutak seminggu. Tutak kejap setahun. Boleh niat qada aje. Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Ini bukan lamsamnya. Dia ingat apa, bayar hutang boleh niat lamsam. Hali niat. Dalam fiqah dia wajib niat puasa tadi hari-hari. Kalau Ramadan pun macam tu juga. Pada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wajib niat puasa hari-hari. Siapa tak niat puasa hari-hari, maka puasanya tak sah. Dan kenapa orang niat sebulan? Bertaklid dengan mazhab Imam apa Wal? Kopi ingat tak? Sebulan taklid. Abdul ingat tu? Imam apa? Imam Malik. Niat sebulan. Jadi ulama menyatakan jika terlupa, maka terlupa niat, maka sah. Dengan sebab kita terlupa niat tadi kerana kita telah niat puasa sebulan. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Baik, dalam mazhab Syafi'i pula, kalau orang terlupa niat macam mana? Maka kata ulama dalam bab puasa, jika mana dia telah bangun sahur tapi dia tak niat, dia bangun sahur, dikira sah. Kerana bangun sahur itu dikira niat. Ada orang bangun sahur tak nak puasa? Ada tak? Engkau bangun sahur kenapa? Saja lapar. Ada. Jadi ulama dikira macam tu. Dikira sebab dia bangun sahur tadi, tapi dia terlupa nak niat. Nama itu Shaum Maghadim ni tadi. Lalu dikira sebagai niat puasa pada esok hari sebab dia telah bangun sahur. Itu ceritalah. Jadi niat puasa tadi wajib niat dia hari-hari, tak boleh lamsam. Ni takut mai salah faham nanti. Saja aku puasa
sunat 3 hari sekaligus kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Takut tersilap buat. Baik, bukan tak faham, takut salah faham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, permudahkan urusan kami ya Allah, untuk kami semua berpuasa pada hari putih ya Arhamar Rahimin pada bulan ni ya Allah, seperti mana yang telah diamalkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri kekuatan atas kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Mudah-mudahan ia dapat menjadi asbab untuk kami menagih akan redha-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatkanlah hidup kami dan amalan kami, berkatkanlah segala perkataan kami, berkatkanlah segala anugerah-Mu atas kami ya Allah. Barakahkanlah dan berkatkanlah kedua-dua madrasah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami yang setiap hari bermusafir ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka pergi dan balik. Begitu juga kami ya Allah yang keluar daripada rumah membeli keperluan rumah, selamatkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala amalan kami walaupun sedikit ni ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya ya Arhamar Rahimin, melainkan dengan pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu nak buat amal banyak, kami tak mampu nak buat amal saleh yang banyak. Amal yang sedikit ni Kau terimalah ya Allah, Kau pandanglah ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.